أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi malam ini boleh mari sembahyang Jumaat istiqamah lepas pada bulan Ramadan. Siapa lepas tidak boleh puasa saja boleh mari sembahyang Jumaat. Baik. Kemudian malam ni juga kita akan sambung pengajian kitab kita ni, kitab Pati Muniyatul Musalli Pati Musalli bagi hak Jawi ni pada muka surat 10. Pada muka surat 10. InsyaAllah kita akan baca. Kemudian ada satu perbahasan iaitu bab berkenaan dengan perbincangan fuqaha, perbincangan ulama fiqh mengenai khusyuk dalam sembahyang. Apakah hukum dia? Dan kita tengok ni lagu mana. Ada disebut dalam kitab ni dan saya akan bawa tafsir lah. Bagaimana yang dimaksudkan oleh mufassirin berkenaan dengan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ni. Sebab ramai ni pakak ayat dia kata lagu mana? Betul ke ustaz? Kalau kita lalai dalam semayang, maksudnya kita orang celaka. Tengok molek. Pani siapa tepat dia kita akan bincang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang Tuan Guru Haji ni Abdullah Al-Jambui rahimahullahu taala. Katanya dalam kitab dia Pati Muniyatul Musalli dia kata. Jadi kita ni duk cara bab berkenaan dengan semayang. Jadi bab semayang ni kena belajar semua. Baik. Walaupun kita kata kita tahu dah, tapi kalau orang tanya berasa tak berapa jelas mana. Contoh. Kita hak semayang fardu ni insya-Allah sesat. Contoh dalam kitab disebut, contohnya kitab Taqrirat, kitab Matla'il Badrin disebut. Dia kata lagu mana? Contoh saya nak bawa mukaddimah dulu. Bila kita semayang fardu, dia dikapit dengan rawatib. Rawatib ni maksudnya qabliyah dengan ba'diyah, itulah. Baik, jadi dalam perbahasan ni ada pernah orang tanya itu. Ditanya ustaz, lagu mana hak perbahasan ulama sebut sunat muakkad dengan tidak muakkad? Dia ada dua tu. Jadi muakkad ni tuan-tuan, dalam kitab ni ada siapa tepat dia insya-Allah. Cuma saya ayat awal dulu.
Contoh muakkad yang dituntut, sunat muakkad yang dituntut rawatib ni ialah 10 ya. 10. Mana? Yang pertamanya ialah 2 rakaat sebelum zuhur. 2. Lepas tu 2 rakaat selepas zuhur. Tu muakkad belaka tu. Lepas tu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur 4. Okey. Kemudian apa nama ni? 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas maghrib macam tadi. 6. Kemudian hak muakkad lagi lagu mana? 2 rakaat selepas isya. 8. Baik, dan hak paling afdal sekali muakkad ni, hak kapit waktu ni, tapi subuh tak ada. Okey, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita kira 10 lah kau dah. Baik, hak yang disebut dalam hadis, dalam nas disebut bahawasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik, di 10 lah kau tu. Ni contoh dah ni Sebab tu kita kata betul kan ni? Sebab ada orang kata 12. Tengok dalam kitab sebut 10. Jadi ada orang yang buat 4 sebelum zuhur, 4 lepas zuhur. Tak apa. Cuma nak sebutnya ialah muakkad 2. Lepas tu 2 selepas maghrib, 2 lepas isya, 2 sebelum subuh. Baik itu sebagai mukaddimah. Baik, kita tengok kitab itu. Dia kata sembahyang batin. Sembahyang batin ni lagu mana? Sebelum pada tu dia bincang bab berkenaan dengan sembahyang dibanding manusia ni dengan semayang lagu mana. Syarat lagu mana, rukun lagu mana, sunat hai'ah lagu mana, sunat ab'ad lagu mana, ada belakang dah tu. Baik. Katanya dia kata sembahyang batin, dan dalam sembahyang ini ada sembahyang batin dengan maksud hak pesin dalaman. Katanya dalam kurungan dia kata sembahyang hati. Sembahyang hati dengan maksud tawajjuh kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk molek Allahu Akbar, kita ngadap Allah Subhanahu wa taala. Seolah begitulah. Jadi sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hak lain kecil lah kau tak ada. Tu dia Baik. Maka dia hurai lagi sembahyang hati ini dengan maksud apa benda? Iaitu khusyuk. Khusyuk ni apa? Hadir hati serta tetap anggota. Tu baru dia panggil khusyuk. Kalau kita sembahyang duk gerak. Gerak, tengok situ, tengok sini. Ada dalam hadis kan? Bila seseorang ni dia sembahyang dia duk tengok. Tengok kau kono, tengok kau ni. Maka dalam hadis dia kata dia duk cakap dengan Allah Taala seolahnya begitu. Bila duk cakap ni kita duk tengok ke lain, maka Allah Taala kata ikutmu lah. Seolahnya gitu dalam hadis disebut gitu. Baik. Iaitu khusyuk. Sembahyang batin ni tetap hati tidak ingat ke situ ke sini, dengan maksud ingat betul-betul sembahyang. Dan hadir hati pada ingatkan perbuatan sembahyang. Contohnya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Baik, lepas pada tu kita pun mari. Lepas ada takbiratul ihram nak baca apa dia? Doa iftitah. Baik, lepas doa iftitah nak baca ke dia? Sunat baca a'udzubillah. Dalam Fathul Mu'in sebut fi kulli raka'atin, pada tiap-tiap rakaat. Dalam Safinatun Najah disebut gini. Terdapat 6 ataupun 7 saktah dalam sembahyang. Ni kalau orang ni dia ada dia silam molek dalam sembahyang, dia akan apa? Saya ingat ada dulu penceramah mari di Jabat Agama. Jadi tajuk tu agak besar lah, tajuk yang kita kata orang-orang akademik lah. Jadi dia kata kita nak bincang tajuk macam ni dia kata kita ingat ke dok, kita bincang ke dok saktah dalam sembahyang. Dia tanya gitu. Kalau tanya pun kita boleh jawab dok saktah dalam sembahyang apa dok? Saktah ni kata dia berhenti sebentar. Macam surah Al-Kahfi tu baca sambung. Saktah dalam sembahyang dia ada 6 ataupun 7.
Mana? Yang pertama, okey, Allahu Akbar. Bertilus sudah, situ sah. Okey, kemudian antara Allahu Akbar dengan doa iftitah. Berti pula tu dah. Okey, kemudian doa iftitah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berti pula. Jadi contoh, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tu hak pendek lah tu. Lepas tu, jangan sambung terus, berti dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3. Baik, antara a'udzubillah dengan bismillah, berti pula. Baik, lepas tu bila pula berti? Saktah bila? Ketika mana? Waladdallin. Saktah pula, lepas tu kita sebut amin. Lepas tu amin dengan surah, berti pula. Jadi saya tengok sini bagus sini, comel, hati mewah dah. Antara amin dengan surah, saktah dia panjang sedikit. Sebab apa? Hak moleknya yang disebut dalam Fathul Mu'in, dia kata macam mana? Saktah seorang imam apabila amin dengan surah, dia berhenti lama sikit, sekadar makmum balik belakang itu boleh membaca Fatihah. Jadi contoh, waladdallin, amin, berhenti lama sikit. Baik, jadi agak-agak dalam 20 saat lagu tu, kita pun baru baca surah. Kau bila buat lagu tu, makmum pun relax. Tapi kalau lepas waladdallin, amin, tak berhenti lama, lepas tu baca pula wal asri. Boleh tengok lah, pakai gia dabal lah masa tu. Baca. Jadi lorak. Baik. Lepas tu saktah pula antara surah dengan rokok. Jadi saya tak bilang secara satu persatu tadi, saya sebut secara umum. Baik. Jadi kita tengok, dalam semayang kita ni kita nampak. Pas ni nak buat ke apa dia? Nak buat apa? Baik. Baik, jadi diingatkan perbuatan semayang seperti rukuk, sujud dan rakaat. Tambah sikit, dan rakaat dengan maksud dan bilangan rakaat. Baru jelas. Jadi rakaat gitu mungkin kita faham dah. Kalau tulis bilangan rakaat lagi jelas. Okey, ni rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga. Tapi dalam semayang ni tuan-tuan, dia Allah Ta'ala uji sungguh. Dia lalas meta, dia lalas lain lalu. Rakaat ketiga ke empat, tiga ke empat. Jadi lagu tu baik. Maka nak pakai lagu mana kalau tiga ke empat, tiga. Sebab awak yakin tiga. Tu kaedah dia ni. Baik. Baik. 2, 1, 2, 3, 4. Ingat bilangan rakaat. Contoh lagi contoh. Seseorang ni dia disunatkan angkat tangan pada berapa tepat? 3 ke 4. Takbiratul ihram, so angkat tangan. Lepas tu ketika mana rukuk, tahu? Lepas tu ketika mana iktidal. Lepas tu naik daripada tahiyat awal. Okey, 4 tu ya. Pernah tengok tak buat kita orang akak tiap-tiap rakaat. Ni hak rajin ni. Dia kata tu email tak buat gini, aku seorang lah tu. Tak jadi ni. Tak jadi ni. Akak perbuatan gitu perbuatan makruh. Kalau gerakkan satu sekali lagi dengan gerakan yang besar, maka batal. Okey, soalan lagi. Ni menurut pendapat Syekh Ibn Hajar. Kalau kita mari, contoh dah, kita mari tu imam berada pada tahiyat awal. Kita tak ada rakaat lagi tau. Kita mari tu imam tahiyat awal, maka kita Allahu Akbar, kita pun duduk tahiyat awal. Baik. Adakah disunatkan bagi kita ni mengangkat tangan juga? Menurut satu pendapat, dia kata sunat kita mengangkat tangan. Sebab tu imam angkat tangan, maka kita mutabaah, kita turut tu imam. Walaupun kita tak ada rakaat langsung lagi, kerana tu imam angkat, kerana dah bangun daripada tahiyat awal, dia pun angkat tangan. Kita pun habis Allahumma salli ala Muhammad, dia pun bangun, kita pun angkat tangan juga. Baik. Jadi dalam bab tahiyat awal ni, pendapat hak kuat lah saya duk tengok ni. Dia kata lagu mana? Adakah betul dia kata kena baca juga wa ala ali Muhammad. Jadi dia tahiyat awal ni dia dibina atas ringan.
Jadi sekadar Allahumma salli ala Muhammad saja. Lepas tu kita pun lah. Baik, itu lagi Okey, kemudian dia kata lagi, dan sempurna ikhlas pada sembahyangnya nyoman, iaitu seseorang. Sempurna ikhlas pada sembahyangnya seseorang. Baik, sempurna tu kerana Allah Ta'ala juga, tidak kerana orang lain. Jadi kalau semayang buat amal kerana nak tunjuk ke orang, maka akhirat esok Allah Ta'ala kata, mu jangan minta pahala dengan aku, mu kena minta dengan orang tunjuk gitu lah mana. Tak dia nak beri pahala pun dia tak ada pahala. Maka kita semata-mata lillahi ta'ala. Sunat sebelum tu kita kata sunat bak tu betul sungguh. Usolli tu lah kali tu lillahi ta'ala, untuk menkejakkan lagi, untuk menjazamkan kita amal kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan tazallul ni apa benda? Menghina diri di masa sembah Allah Ta'ala dengan semayang. Hina diri. Tak ada perbuatan yang kita kata hina selain daripada semayang, menghinakan diri. Dengan maksud lagu mana? Kita kepada makhluk, kita tak boleh sujud ada makhluk. Tapi dalam semayang kita sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan tafahum, ada waris dah bahasa tak? Tafahum ni apa? Mempaham, buat faham, bagi faham bacaan di dalamnya. Di dalamnya semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, pemilik sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Raja bagi Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Raja pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Apa habis? Jadi molek juga sebenarnya buat tafsir Al-Fatihah. Tengok sebab kita duk baca semua Fatihah ni. Jadi kurang-kurang kalau tahu terjemahan tu molek. Nak molek lagi baca tafsir baik. Dan tadabbur, perhati bacaan dan lainnya bacaan daripada pekerjaan semayang. Seperti baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Patu sambung pun Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni, anta muqaddim wa anta muakhir, la ilaha illa anta. Panjang lagi. Hak tu doa selepas fil alamin innaka hamidum majid. Baik. Faham baik kita baca tu. Jadi nak faham ni kena dengan kaedah bahasa Arab. Jadi kena belajar sikit bahasa Arab ni. Belajar sikit bahasa Arab baik. Dan hati inilah tempat tilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia kait dengan semaya batin tu. Akad tangan comel dah, tapi hati tak mari. Baik, maka tempat tiliknya ialah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis sebut Allah Ta'ala tidak melihat kepada luaran kamu, tapi melihat kepada qulubikum, iaitu hati kamu. Baik. Dan tidak sempurna sembahyang yang difardu oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan sempurna kerja dua sembahyang ini, iaitu sempurna sembahyang zahir dan sembahyang batin. Sembahyang zahir hak kita angkat tangan, patu rokok, patu i'tidal, patu sujud, duduk antara dua sujud. Baik. Hak dalaman, hak hati, hak ni cara bab berkenaan dengan ikhlas ataupun khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Adapun perkataan nukir,
Ni golongan sesat ni. Ni nukir. Ni. Adapun perkataan nukir, wajib sembahyang batin juga. Dengan maksud lagu mana? Niat saja. Tempat kita ni ada ke tak? Dia tak sembahyang, tapi pasal niat saja. Tak apalah pakai niat yang lagu tu. Tak boleh. Sesat ni. Tu bawah dia akan kata orang ni kafir. Kerana dia mengingkarkan ijma'. Jadi solat ni ijma'. Tak boleh dia kata kawan ni yang dah ni. Orang tegur dia, marilah makan nasi ni. Dia duduk diam. Lepas ada 2 minit, maaflah tadi saya duduk tengah semayang. Contoh lagu tu. Semayang ni je tu. Tak boleh. Makan nasi pun kena ambil dalam pinggir, dalam mulut. Jadi semayang ni dia ada pergerakan dia. Jadi waktu pasal semayang batin ni beringat. Baik, sesak ni. Tak tu. Baik. Wajib sembahyang batin juga, tidak wajib sembahyang zahir. Sebab apa dia kata tak wajib tu? Sebab dia kata ada sembahyang zahir ni kulit dia tu. Naknya isi. Sedap juga. Kalau cakap ada kopi tak ada kat orang tu. Hak pasal lagu ni. Ni tak boleh ni, tak boleh pakai. Ada satu tempat di tempat kita tu. Saya ada ayat kita lah. Jadi bila kita bahas bab kenaan dengan semayang ni, orang yang tak semayang ni, tokoh-tokoh agama setempat ni, dia tak boleh pergi semayang bila dia mati. Kalau dia mati, boleh tu dikuburkan di perkuburan orang Islam, tapi kena letak jauh. Bila lagu tu ada orang mari bagi tahu saya, ya tu ustaz, sini ada tempat kita hak pesel jenis ngaji tarikat hak sesat. Tarikat ni kena perhati sikit tuan-tuan. Kalau orang ni dia tak lepas ilmu pada aing, tak payah sembang lah bab-bab ni. Orang yang nak masuk tarikat, orang yang nak berzikir ni, dia kena ada ilmu yang asas pada aing yang kukuh dulu. Baru dia boleh tarikat tu sedap sikit. Jadi bila pada aing tak lepas lah mana, dia ambil tarikat. Hak beramal pasal naik bukit tak klik, anak bini tak ala kuana ni, berat ni lagu ni. Jadi dia kata lagu mana? Semayang jemaah ni tak pergi. Ni ada. Kerana apa? Dia memahami tarikat hak sesat tadi. Jadi majlis agama dia ada buat satu pantauan dah lah hak jenis-jenis hak lagu ni. Jadi ni benda-benda yang kita kata menyelisihi pendapat ahli sunnah wal jamaah Melaka ni. Tak betul tak betul gitu. Baik. Maka dia kata tidak wajib sembahyang zahir, dia kata. Hak pesen duduk bangun apa ni dak. Yang penting hati, dia kata. Maka mereka itu mana? Mereka itu nukir tu. Golongan sesat tu kafir. Orang ni kafir orang ni. Jadi kalau ada hak pesen lagu ni, dia kata maya dak wajib. Kalau dia mati tuan-tuan tak usah pergi sembahyang. Pakai lepak lagu tu lah. Pasal dia kafir. Orang kafir kan boleh kita sembahyang atas jenazah dia? Tak boleh. Baik. Kerana apa ulama kata mereka ni kafir? Kerana ilat dia mengingkarkan yang mujma' alaih. Mujma' alaih dengan maksud kesepakatan ulama. Mujma'. Ijma' ulama lah. Mujma' alaih ni ijma' ulama lah. Baik. Dan tahu kita bahawasanya sembahyang zahir. Sembahyang zahir ni kena dobit situ, iaitu mengerjakan rukun dan syarat. Rukun 13, syarat lagi akan disebut sebanyak 9 ataupun 7 pada muka yang ke berapa. Nanti kita akan belajar lah ni. 9 pada muka surat 15. Baik. 15 syarat. Ngadak kiblat, tutup aurat. Baik, tutup aurat ada. Jadi tutup aurat ni ada satu viral jugalah bab kenaan tutup aurat, khususnya orang lelaki. Orang perempuan tak ada. Jadi budaya di tempat kita ni dia tak pakai seluar. Dia pakai kain pelekak gini kan. Jadi dia yang dimaafkan oleh syarak ialah bagi pihak bawah. Maksudnya gini, kalau misal kata tengok pihak bawah nampak pohon, tu tak atas. Baik, ada pun daripada pihak atas, contoh kita pakai kain,
baju kita luah. Baju kita luah ni. Baik, seolah-olah kalau sekira mana orang tengok daripada pihak atas nampak pusat. Hak tu tak boleh. Baik, jadi soalan yang timbul, masa orang ni dia pun sujud. Dia sujud kan? Baik, kalau kita perhati molek, kita duduk belakang dia, masa dia sujud, nampak tak paha? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dia orang kata tak boleh tu. Lepas ni kita akan belajar lagu mana. Sebab tu ada orang yang jaga dia kata mana? Pendapat hak kuat dia kata, hak moleknya ialah pakainya sarawil, iaitu dengan seluar. Tapi tempat kita tak akan seluar. Jadi lagu mana tu? Adakah masa sujud tu dikira pandangan bawah pada tu? Faham ni? Dalam bab perkara menutup aurat kita akan belajar tempat dia. Baik. Dan tahu bahawasanya sembahyang zahir iaitu mengerjakan rukun dan syarat tu. Rukun, syarat. Betul lah, zahir bukan tohir, zahir. Bahagian badan dan anggota untuk bekerja menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang batin, sembahyang batin ni hok saya robek sini. Yang pertama khusyuk. Khusyuk iaitu tetap hati dan anggota. Tu yang pertama khusyuk. Yang kedua hadis hati. Duk sembahyang ni ingat pada Allah Taala. Tu dia panggil sembahyang batin. Yang ketiganya tazallul, iaitu kita menghinakan diri kita pada Allah Subhanahu Taala. Bahagian hati untuk bekerja menyembah Tuhan juga. Habis bab kenaan dengan sembahyang batin. Bismillah. Kemudian kita nak cara bab masalah khusyuk sikit ni. Hak ni panjang sikit ni. 8.20 insya-Allah. Saya akan bawakan saya bawa dua tafsir mana ni Ni ada semua dalam PDF ni. Yang pertama tafsir Safwah At-Tafasir, kita arab aku. Yang kedua Hasyiah Sawi Alal Jalalain. Kita tengok apakah yang dimaksudkan oleh ulama berkenaan dengan fawailun lil musallin. Kerana ada bawakan yang kata kalau lala dalam semayang maka orang ni celaka. Baik, kita tengok betul sungguh pendapat dia kata gitu. Baik. Katanya pengarang rahimahullah taala, tak ada khusyuk tawaduk mewajibkan seksa. Ni di atas satu pendapat. Pendapat siapa kata kalau tak ada khusyuk jadi seksa? Pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Boleh tengok Tapi saya nak sebut kat sini, lepas ni kita akan baca juga. Cuma nak sebut dulu sini, khusyuk dalam semayang ni, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i jadi wajib ke sunat dulu? Sunat. Sunat. Imam Nawawi fatwa. Pendapat muktamad. Lepas tu Imam Ghazali kata tu pandangan dia. Cuma kaedah fatwa kena wihak muktamad dulu. Kaedah fatwa gitu. Baik. Sebab apa dia kata gini? Ni baru saya nak tulis Okey, baik. Jadi khusyuk ni kejap saya tulis tak. Khusyuk dalam sembahyang ni adalah sunat. Kejap. Okey, baik. Jadi khusyuk dalam sembahyang adalah sunat. Dan kita kena usahakanlah untuk khusyuk dalam sembahyang. Baik. Persoalannya, hak orang dak bawa, penceramah dak bawa. Surah apa dah? Surah Al-Ma'un kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Ni fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Tengok baik, an salatihim. Ni an salatihim. Baik. Okey, nak start kat mana? Okey, gini.
Okey, yang pertama dalam Quran sebut an. Okey, dia bahasa Arab ni gini ya. Sekejap dah. Yang pertama an. Okey, jadi nak faham hak ni dulu. Yang kedua fi. An dalam bahasa Arab maksudnya daripada. Okey, fi maksud dia apa? Dalam. Kan? Dalam. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita baca ayat Quran tadi sebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim ko fi salatihim. An. Okey, jadi kalau orang ni dia tafsir lagu mana? Orang yang celaka itu orang yang lalai dalam semayang. Betul ke salah? Salah. Jadi kalau siapa dia lagi duk main isu, dia kata orang yang lalai dalam semayang ni orang celaka, nampak sangat bahasa Arab dia tak masyi lah. Tak masyi ni lagu nanti tak masyi ni tak cekang kan? Tak apa? Dia tak main bahasa Arab. Nak jadi ustaz aku mana bahasa Arab pun tak ada. Tak betul. Al-Quran sebut bahawasanya orang yang lalai itu alladzina hum an salatihim, daripada semayang, bukan dalam semayang. Okey, sebab tu saya akan bawa tafsir malam ni. Ni, tafsir Safwah At-Tafasir. Okey, okey. Safwah At-Tafasir ni bahasa Arab lah. Nampak ke tak Okey, baik. Oh, kecil je. Nak buat kan nak suruh pering pun bahasa Arab juga. Tak apalah, kita terjemah lah. Ustaz dia pun ni, Cikgu Malik dah dengar dulu mana, lepas tu kita tulis. Baik, dia kata lagu mana? Okey, ni dalil dia. Insya-Allah. Okey, ni okey, dia kata mana nah. Okey, an salatihim ni apa ni? Okey, baik. Tengok okey, saya baca Arab dia kata. An salatihim wa lihaza qala ba'du salafi. Alhamdulillahilladzi qala an salatihim wa lam yakul fi salatihim. Wal mu'minu qad yashu fi salatihi. Baik. Katanya orang-orang golongan salaf. Orang-orang golongan salaf ni orang-orang yang kita kata kurun yang terbaik. Zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Dia kata macam mana? Dia kata orang-orang salaf ni, dia kata macam mana? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Ta'ala menyebut an solatihim, bukan menyebut fi solatihim. Terima kasih pada Allah Ta'ala kerana apa? Allah Ta'ala dalam Quran menyebut daripada semayang, bukan menyebut dalam semayang. Baik, patut nak faham an ni apa maksud an. An di sini dengan maksud celaka itu ialah orang yang dalam bahasa Arab disebut orang yang fawailun ni apa maksud wailun? Celaka. Okey, wailun di sini ialah kena bukan orang yang lalai dalam semayang, dengan maksud tarkus solah. Tarku apa maksud tarku? Orang yang meninggalkan semayang. Orang yang tinggal semayang tu celaka. Bukan yang orang lalai dalam semayang tu celaka. Kalau dia buat dalil kata kalau orang lalai dalam semayang celaka, patut hak semayang dah. Kalau lalai apa kata tak semayang buat celaka juga. Tak betul. Salah tu. Sebab tu golongan salah, ulama salah dia kata macam mana? Terima kasih Allah Ta'ala kerana tidak menyebut dalam Quran fi solatihim, tetapi menyebut dengan an solatihim. Jelas ada tu? Jelas. Nampak dah? Nampak ya? Okey, baik. Tu satu tafsir. Tafsir yang kedua, Sawi Al-Jalalain. Baik.
qauluhu an salatihim innama abbara bi'an duna fi lianna salatal mu'min la takhlu 'anis sahwi fiha bima'na tarkiha la as-sahwu fiha liwuqu'ihi minal anbiya. Baik, dia kata apa ni? Saya baca. Tadi orang salah kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak menyebut fi solatihim, tetapi menyebut an solatihim. Baik, satu. Katanya dalam Hasyiah Sawi, dia kata Allah Ta'ala mengibaratkan, Allah Ta'ala menggunakan an, bukan fi, kerana lianna salatal mu'min, kerana solat orang mukmin ini la takhlu anis sahwi, tidak sunyi daripada lalai. Memang akan lalai. Bukan memang, maksudnya ada lah. Nak kata memang tu orang wali-wali tu ya tak lalai lah kan. Orang awam ni Allahu Akbar, anak koci duk mana ni? Dia masuk ni mari. Sebab tu dia kata mana? Kalau demo hilang pagi, demo ambil semaya, insya-Allah jumpa. Jadinya buat mujarak lagu tu lah tu. Dia kata semaya, jumpa lah nak koci. Baik. Okey, baik. La as-sahwu fiha, bukan maksud lalai dalam sembahyang. Liwuqu'ihi, kerana berlaku minal anbiya, kerana nabi-nabi pun kadang-kadang terlupa. Contoh mana dia kata? Tengok nota kaki nombor 2. Wa qissatu, okey, kisah yang nabi lupa ni dalam riwayat Al-Bukhari, iaitu kisah Zulyadain. Kan ada satu kisah kan, nabi pergi satu tempat tu, jadi dia nak semayang. Saya tak ingat semayang zuhur ke semayang asar. Jadi Allahu Akbar, sapa 2 rakaat, nabi pun bagi salam. Maka bila lagu tu sahabat tanya, wahyu mari hak baru pula kau lagu mana ni? Hak semayang 4 jadi 2. Kau Rasulullah kau sah. Dok, hamba tu ingat. Jadi kalau misal kita kata orang yang berpendapat lalai dalam semayang itu, adakah berani dia kata nabi itu celaka? Tak berani kita gitu. Baik, maka di sini menyebutkan kepada kita bahawasanya orang yang menafsirkan fawailul lil musallin itu, orang yang lalai dalam semayang, adalah sangat tidak tepat dan salah. Sangat-sangat salah. Ni kisah yang betul berlaku ni. Tok Guru ada sebutlah, dia kata kalau orang besuk kenal kot orang-orang besuk. Tok Guru Haji Najmuddin Kerandang. Mana Kerandang Haji Peng? Belah. Gong masih je guru. Dia ada seorang Tok Guru dak jaga ni dak. Apa ni nama dia, Tok Guru Najmuddin kau gitulah, Kerandang. Jadi masa hidup ngaji ni, zaman dulu ni saya cerita ni, tahun 90-an 80-an, saya tak ada lah Tok Guru cerita. Dia kata siapa surat tu hak tak kira lagi hak duk Mekah tu. Masa hidup Mekah tu, orang pergi haji, orang pun tulis surat. Tok Guru boleh hurai kodok, ada orang kata lalai dalam semayang ini celaka. Maksudnya benda ni memparah dalam masyarakat kita. Dia bawa tafsir ni punah. Sebab tu syarat yang paling utama yang disebutkan oleh ulama seperti Imam Suyuti disebut dan ulama-ulama lain, dia kata orang yang nak tafsir Quran, bawa dalil Quran ni, yang pertama dia mesti menguasai bahasa Arab. Kalau tak boleh bahasa Arab, tak payah, punah. Okey, baik. Contoh lagi saya nak sebut. Okey. Okey, daripada dalam. Okey, baik, contoh. Okey, kalau daripada ni biasanya dalam kitab sebut ramaitu, apa ni, dia melepaskan busur daripada anak panah. Melepaskan busur pada mana? Atau contoh payuh. Okey, contohnya saya daripada Kelantan ke Saujana. Maksudnya daripada kan? Okey, beza ke tak? Saya berada dalam masjid. Lain. Jadi sebab tu kita kata tadi tu, an lain, fi lain. Baik.
Jadi orang-orang yang nak bawa pahaman, orang-orang yang nak mengajarkan kepada kita, mestilah kita ni khusyuk dalam sembahyang. Bagus. Kaedah-kaedah yang dia bawa itu, iaitu contohnya dah, kita hendaklah khusyuk dalam sembahyang sebab kita ni berumur dah tuan-tuan. Bagus. Tapi kalau dia bawa dalil, kerana apa? Kerana kalau kita tak khusyuk dalam sembahyang, kita akan jadi celaka. Betul kau salah? Salah. Lepas tu dia mari pula dalil, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang, allazina hum an salatihim sahun. Salah. Kerana Al-Quran sebut an, bukannya fi. Jelas dah? Okey, baik. Jadi saya rasa jelas lah tu bab masalah ni. Lama dah ni kita nak bawa hak ni. Sebab hari tu lagi nampak. Duk tanya. Lepas tu pendapat Imam Ghazali ni macam mana? Betul juga dia kata. Tapi kalau kita nak kata khusyuk salah satu daripada rukun, berat. Sebab ada dalam satu kisah gini. Saya tak ingat dalam sirah mana. Jadi bila duduk semayang tu, anak Nabi ni bila duduk semayang, dia pun teringat kepada baju besi. Dia teringat kepada baju besi. Menyebabkan dia jual baju besi tadi. Itu hak kita kata hak kelas Nabi tu. Lepas tu kita orang awam, kalau kita nak guna dalil lalai dalam semayang, melalai dalam semayang, maka orang ni celaka. Sangat jauh juga tafsiran tu. Jauh tafsiran tu. Baik, habis. Kemudian kita baru apa ni kita faham hak ni, baru kita tengok apa nama ni pendapat Imam Ghazali berkenaan dengan khusyuk ni macam mana. Okey, baik. Sebelum pada tu, rasa mufti wilayah ada tulis ke tak? Khusyuk dalam solat mufti. Okey, saya bawa teruslah. Okey, dia bawa dua pendapat. Pendapat yang pertama iaitu pendapat Imam Ghazali, pendapat yang kedua pendapat Imam Nawawi. Kita pergi kepada hak dia sebut hak yang muktamad. Okey, baik, tengok hukum khusyuk dalam sembahyang. Pertama, pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata fardu, maksudnya wajib kena khusyuk. Tapi ni bukan pendapat yang muktamad. Tapi tokoh juga tak apa, tak ada masalah, kita pakailah apa ni. Okey, baik. Okey, pendapat yang kedua disebut khusyuk adalah di antara perkara sunat. Ni tengok. Ni jelas ni dah ayat ni. Khusyuk adalah pendapat perkara sunat dalam solat yang dipegang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' ni. Okey, baik. Okey, tarjih ni dia nak tengok. Jadi bila ada dua dalil, dia nak tarjih hak mana lagi kuat. Sama. Saya ingat meninggal ni bagus. Dia ada seorang mufti dulu, Said Zawawi. Tuan-tuan dan ada bab berkenaan dengan pasi sotong. Pasi sotong ni kan hak warna hitam kan. Negeri panggil kita dakwah tau. Dakwah. Jadi kita tengok fatwa tu kita baca. Jadi dakwah sotong ni khilaf benar. Tapi mufti Syahid Zawawi dia kata dia tarjih, dia kata benda tu najis. Jadi hak itulah pendapat yang dipegang. Tapi kita tanpa menafikan pendapat yang lain kata tidak najis. Baik. Okey, baik. Mana dalil kata pendapat kata apa ni khusyuk dalam sembahyang di sunat? Kerana ada satu hadis Nabi SAW memulangkan baju kepada Abi Jah. Kerana dia kata dia baju tadi melalaikan dalam solat dia. Ini berlaku pada para Nabi. Baik, habis. Okey, kita tengok pendapat Imam Ghazali. Kita pergi habis sikit lagi dah. Baik. Jadi ingat tu hak yang kita duk sebut tadi tu, kalau orang duk bawa tafsir gitu lagi celaka dalam sembahyang dengan maksud lalai dalam sembahyang, habis tu tafsiran yang tidak tepat menurut golongan mufassirin, iaitu ahli tafsir. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, ni dia bawa pendapat Imam Ghazali. Tak apa, kita baca dulu. Sebab tu
kitab ni dia kita baca tu kita baca sendiri. Lepas tu kena tengok syarahan dia kata macam mana. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala maksudnya. Dia kata ni dalil dia lah. Dia kata kalau tak khusyuk ni jadi kena seksa. Dibandingkan orang sembahyang dengan kaifiat sembahyang zahir jua. Bermakna mensempurnakan syarat rukun. Syarat ambil air sembahyang molek, ngadak kiblat, tutup aurat, rukun 13 rukun tu riwayat molek belakang, dan perkara-perkara sunat, contohnya sunat ab'ad, sunat hai'ah wak belakang. Dan ni dipanggil wawul hal, ni padahal lalai daripada sembahyang batin dengan masuk rukun syarat comel, tetapi tak ada khusyuk tawaduk. Dan lain sepertinya dia kata seorang ini dia hadiah kepada raja besar satu perempuan yang sangat molek rupanya, nyo perempuan, tetapi mati tak ada ruh baginya, nyo perempuan. Itu dalil Imam Ghazali kata. Jadi kalau orang ni tak ada khusyuk dalam sembahyang, seolahnya nak wagi kepada raja tu perempuan ni comel, tapi dia ni tak hidup, mati. Mati itulah dia panggil hak sembahyang batin. Baik, itu satu pendapat dia. Pendapat dia yang kedua, dia kata kalau tak ada khusyuk wajib seksa. Dan dibandingkan orang tidak sempurna sembahyang zahir, bermakna tidak sempurna dan tidak elok rukun dan sunat. Baik, hak batin molek dah, zahir tak molek pula. Seperti seorang hadiah kepada raja besar satu perempuan, tetapi tak ada kepala, kaki, tangan dan dua mata telinganya, nyo perempuan. Hak ni hak pesen zahir juga. Baik, hak tadi mati, hak ni hidup tapi kepala tak ada, tangan tak ada, telinga tak ada habis. Maka dia kata daripada hasil kiasan tadi, dia kata maka apalah balasan raja kepada dua orang itu. Mana dua orang tadi tu? Dobek dua orang tadi. Yang pertama yang menghadiah kepada raja perempuan yang sangat molek tetapi tak ada ruh, mati. Yang pertama. Yang kedua, beri kepada raja tadi perempuan hidup tapi tak ada tangan, tak ada kepala. Seolahnya sembahyang zahir, sembahyang batin tak ada. Tentu dibalas akan seksa dengan serta merta. Kena seksa lah awak gitu. Macam awak nganyi ke raja, dia kata. Baik. Lebih lagi orang menghadiahkan sembahyangnya seorang kepada Tuhan, raja sekalian raja. Raja sekalian raja siapa dia? Allah Ta'ala. Baik. Dengan tidak sempurna sembahyang zahir. Baik. Tidak sempurna sembahyang zahir lagu mana? Akak pun malah lagu tu ya deh. Contohnya zahir dia tak buat lah mana. Atau sempurna sembahyang zahir tetapi sembahyang batinnya seorang tidak sempurna, kepada raja tadi hak mati, maka lebih lagi Tuhan membalas di atas mereka itu orang yang hadiah, orang yang hadiah pada orang yang sembahyang tadi itulah, maka iaitu mewajibkan seksa. Maka takutlahmu kemudian daripada matimu. Ini pendapat Imam Ghazali. Baik. Jadi ada dua lah deh. Dua pendapat. Pendapat yang muktamad, khusyuk dalam sembahyang ni sunat ke fardu? Sunat. Mana dalil? Kerana dalam riwayat Bukhari, Nabi penuh jual baju dia ni kepada Abi Jaham. Kerana dalam sembahyang dia teringat baju tadi. Itu berlaku pada Nabi. Pendapat yang kedua, khusyuk dalam sembahyang ni fardu, iaitu pendapat Imam Ghazali. Baik, jadi pendapat yang muktamad, khusyuk dalam sembahyang ni sunat, tetapi kita kena usahalah khusyuk dalam sembahyang. Baik. Banyak cara untuk khusyuk dalam sembahyang ni. Khusyuk dalam sembahyang banyak. Contohnya apabila kita ni
nak buang air besar ataupun air kecil. Masa luah. Orang Terengganu kata nak kecing ketik-ketik gitu. Ia jadi golek-golek gitu. Baik, kalau lagu tu kita qada hajat dulu. Kalau tidak kita tak khusyuk dalam sembahyang. Baik, banyaklah. Lepas tu kita faham makna-makna dalam sembahyang. Lepas tu apa lagi? Antara perkara yang boleh menyebabkan seorang ni khusyuk ialah dia tidak solat ketika mana makanan dihidangkan. Makanan dihidangkan, lepas tu sembahyang. Jawab dia, duk ingat kau ayat percik tu. Okey, baik. Jadi habislah tu kita tu masalah sembahyang batin dan berkenaan dengan khusyuk dalam sembahyang. InsyaAllah kita akan sambung semula pada muka surat yang ke-12, iaitu bertuah kita Tuhan suruh sembahyang. Syukur kerana kita ni orang yang sembahyang. Jadi insyaAllah jumpa semula pula. Dan insyaAllah pagi esok pun rasa idamah penuntut ni bab sembahyang juga. Baik. Jadi itu saja, wallahu taala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.